Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamizah binti Abdul Razak bersama teman saya ya, Dr. Nur Hafizah Abdul Rahman. Okey, tajuk perbincangan saya pada hari ini adalah berkaitan dengan pengurusan emosi ibu bapa. Okey, bila kita sebut tentang pengurusan emosi ibu bapa ini adalah merupakan isu ataupun topik yang jarang sekali dibincangkan ya, di mana banyak kajian-kajian adalah lebih fokuskan kepada emosi anak-anak. Ataupun lebih memfokuskan kepada pengurusan emosi anak-anak. Walhal sebenarnya jika ibu bapa dalam keadaan beremosi ataupun jika ibu bapa dalam situasi emosi yang negatif, sebenarnya emosi negatif tadi boleh dipindahkan kepada anak-anak ya, dan malah kesannya lagi intens lagi ya bila terpindah kepada anak-anak tadi. Jadi oleh itu perbincangan saya adalah tertumpu kepada untuk memberi pendedahan lah ya kepada sahabat-sahabat pendengar, khususnya ibu bapa, untuk mengetahui cabaran lah sebagai ibu bapa masa kini yang boleh yang mana cabaran-cabaran tadi boleh membawa kepada tekanan emosi kepada ibu bapa dan apakah kesannya ya kepada anak-anak, khususnya kepada perkembangan anak-anak lah. Okey. Baik. Jom kita lihat ya apakah sebenarnya cabaran yang perlu ditempuhi ataupun cabaran yang dilalui lah oleh ibu-ibu ataupun bapa-bapa masa kini yang membawa kepada tekanan emosi ya. Pertamanya adalah cabaran dari aspek ekonomi ataupun kewangan lah, di mana kita tahu ya kehidupan masa kini dalam era teknologi ini taraf hidup adalah sangat tinggi ya. Boleh dikatakan setiap langkah pergerakan memerlukan pengeluaran kos lah, dan cabaran ini dikatakan ataupun boleh memberi desakan ya kepada kedua ibu bapa untuk kedua ibu bapa, suami dan juga isteri bekerja, malah bekerja lebih masa lah demi untuk memenuhi keperluan anak-anak. Jadi bila bekerja lebih masa semestinya membawa kepada keletihan ya, masa tak terurus ya, di samping nak memenuhi tuntutan kerja, ibu bapa juga perlu menyantuni anak-anak. Dan kesannya adalah bila ibu bapa bekerja dan bekerja lebih masa yang diluangkan bersama anak-anak juga ada terhad lah. Dan semestinya bila masa terhad akan mengganggu kepada perhubungan ibu bapa dan anak. Selain itu, faktor ekonomi juga boleh membawa kepada perasaan bersalah, perasaan kecewa dalam kalangan ibu bapa. Sebab apa? Ibu bapa tak mampu ya untuk menyediakan keperluan anak-anak. Ini jelas dilihatlah semasa pelaksanaan PKP ya, di mana uh, anak-anak belajar secara online dan memerlukan peralatan seperti gadget ya, telefon, laptop. Namun ada ibu bapa di luar sana yang tak mampu untuk menyediakan keperluan tersebut. Okey. Seterusnya adalah cabaran dari aspek pengaruh gadget ya. Kita tahu pendedahan kepada gadget ini semestinya meletakkan satu kerisauan dan juga dilema dalam kalangan ibu bapa. Sebab apa? Kebanyakan ibu bapa sedia maklum risiko yang bakal ditemui oleh ibu bapa, oleh anak-anak bila mereka bersama gadget. Namun hakikatnya ibu bapa tak mampu ya untuk menyekat, sebab apa gadget adalah merupakan keperluan yang penting lah, especially untuk sesi persekolahan. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Ini juga dikaitkan dengan pelaksanaan PKP tadi, di mana bila pelaksanaan sistem persekolahan secara atas talian memerlukan komitmen sepenuhnya daripada ibu bapa. Namun dalam masa sama, ibu bapa juga bergelut ya dengan tugasan pekerjaan dan juga tugasan untuk menguruskan hal ehwal keluarga yang lain. So ini memberikan tekanan ke ibu bapa dan seterusnya tanpa sedar ibu bapa
bapa mula memindahkan tekanan kepada anak-anak ataupun memula memindahkan emosi negatif pada anak-anak melalui memarahi anak-anak, menengking memaksa anak-anak untuk belajar dan sebagainya. Seterusnya adalah ekspektasi yang tinggi. Ha, semestinya setiap ibu bapa inginkan mengimpikan anak-anak ini cemerlang, especially dalam pembelajaran lah. Semestinya ibu bapa juga mahukan anak-anak mendapat banyak A dalam setiap kali peperiksaan dan ada disebabkan oleh tuntutan tersebut ada ibu bapa di luar sana uh, yang memaksa anak-anak untuk belajar. Bahkan ada ibu bapa yang memarahi anak-anak, menengking menyalahkan anak-anak jika rezeki tidak berpihak kepada anak-anak dan ini semestinya akan membagi kesan negatif lah kepada perkembangan psikologi anak-anak yang boleh membawa kepada kesan seperti kemurungan, depresi, stres, low self-esteem dan sebagainya lah. Yang terakhir adalah kesihatan anak-anak. Kita semua sedia maklum lately sejak akhir-akhir ini banyak penyakit-penyakit yang muncul yang mengganggu imun sistem anak-anak, yang mana anak-anak mudah jatuh sakit. Bila anak-anak jatuh sakit semestinya akan mengganggu rutin, bagi tekanan kepada ibu bapa. Sebab apa? Ibu bapa mungkin perlu apply cuti dan sebagainya untuk bagi rawatan kepada anak. Selain itu, isu kesihatan yang paling krusial, yang lagi krusial juga adalah berkaitan dengan kesihatan mental. Ini menjadi satu ketakutan, kerisauan kepada ibu bapa. Sebab apa? Kesihatan mentalnya adalah something yang kita tak boleh lihat secara mata kasar. Namun, ini boleh membunuh. Kalau ditengokkan melalui statistik pun, banyak isu kesihatan mental yang melibatkan anak-anak remaja yang berlaku di Malaysia. Okay, so ini adalah antara cabaran lah yang ditempuhi oleh ibu bapa masa kini yang membawa kepada tekanan emosi kepada ibu bapa dan juga kesan lah cabaran tersebut kepada anak-anak. Semestinya membawa kesan kepada perkembangan lah, iaitu perkembangan fizikal, sosial, psikologi, emosi anak-anak. Okey. Seterusnya kita lihat pula pengurusan emosi dalam usaha untuk membantu ibu bapa menguruskan emosi dengan baik. Semestinya ibu bapa perlu tahu apakah yang perlu ibu bapa perlu lakukan lah. Okey. Okey, so dari segi pengurusan emosi, apa keperluan yang perlu dibuat ataupun di-apply oleh ibu bapa? Yang pertamanya adalah menjaga keseimbangan kerja dan keluarga lah. Ibu bapa perlu tahu ataupun perlu mengagihkan lah, menyeimbangkan waktu bekerja, kerja sebetul-betulnya, dan bila waktu bersama keluarga adalah totally untuk diluangkan bersama keluarga. Yang kedua adalah berkomunikasi dengan pasangan dan anak-anak. Komunikasi sangat penting. Ibu bapa perlu berkomunikasi, perlu ada komunikasi pertama dengan pasangan dan juga anak-anak. Jika tiada komunikasi yang baik, maka akan timbul pelbagai isu yang boleh mengganggu lagi emosi ibu bapa ataupun boleh memberi lagi tekanan emosi kepada ibu bapa. Seterusnya adalah cari titik persamaan. Okey, dalam usaha untuk menguruskan emosi ibu bapa juga, ibu bapa perlu mencari titik persamaan, especially dengan anak-anak. Tak kena tahu apakah apa perkara yang anak suka, jadi kita cuba mencari titik persamaan untuk menyukai apa yang anak-anak suka. Seterusnya adalah jangan terlalu menyalahkan diri. Okay, sebagai ibu bapa, semestinya kita inginkan yang terbaik untuk anak-anak, namun jangan sesekali kita menyalahkan diri kita, tapi yang paling penting kita sentiasa perlu memperbaiki setiap kesalahan. Okay. Sebagai ibu bapa, adalah menjadi lumrahlah untuk kita sampai kita tersalah langkah. It's okay untuk kita tersilap, namun kita perlu bangkit, kita perlu ubah segala kesilapan yang kita telah lakukan. Seterusnya adalah akui kesilapan dan minta maaf, terutamanya kepada anak-anak.
tak salah ya untuk kita mengakui kesilapan kita dan meminta maaf kepada anak-anak. Malah bila kita cuba lower downkan diri kita dengan meminta maaf kepada anak-anak, sebenarnya dapat merapatkan lagi hubungan kita dengan anak-anak. Sebenarnya adalah berhubung semula dengan anak-anak ya, jika ada berlaku kesilapan sebelum itu, kita perlu perbaiki dan berhubung semula dengan anak. Sebenarnya adalah usaha untuk menjadi lebih baiklah. Sebagai ibu bapa, kita perlu sentiasa berusaha untuk menjadi ibu bapa yang terbaik. Perlu mengawal emosi kita dalam usaha untuk kita membantu anak-anak menguruskan emosi mereka. Okey? Okey, so secara kesimpulannya perbincangan saya ya pada pagi ini, pada kali ini adalah boleh bagi implikasi lah kepada, pertamanya kepada ibu bapa, di mana sebagai ibu bapa kita perlu ada pengetahuan ya, dari segi pengetahuan bermula dari segi berpanggil psikologi hinggalah teknologi. Dalam menjadi ibu bapa yang baik, semestinya kita kena perlu ada ilmu pengetahuan, terokilah ilmu pengetahuan ya. Perlu ketahui apa panggil perkembangan, tahap perkembangan anak, perlu tahu apa yang anak suka, perlu tahu personaliti anak-anak ya, perlu tahu juga apa panggil ilmu-ilmu berkaitan dengan teknologi ya, digital parenting dan sebagainya. Yang kedua adalah implikasi kepada kaunselor ya. Sebagai kaunselor perlu mempertingkatkan kompetensi lah dalam usaha untuk membantu institusi keluarga, especially ibu bapa dan anak lah. Kaunselor perlu mempunyai pelbagai skill ya, terutamanya skill-skill dalam kaunseling keluarga dan juga perlu mengajukan ya program ataupun kempen kesedaran kepada ibu bapa, especially dalam usaha untuk menguruskan emosi, pengurusan emosi dalam kalangan ibu bapa. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.